Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah sampai itu kepada juzuk yang ke-28 surah As-Saff, yang mana kita sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk ayat surah As-Saff, iaitu ayat 5 dan 6. 5 dan 6. Ayat ke-6 itu kita nyatakan berkenaan kisah Isa AS. Allah Ta'ala nyatakan Isa, Allah Ta'ala sebut tentang dia. Allah Ta'ala nyatakan wa idh qala Isa ibn Maryam wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Wahai bani Israel, aku adalah utusan Allah Ta'ala kepada kamu. Musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah, membenarkan apa yang sedengkur daripada Taurat. Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan beri berita gembira berkenaan seorang rasul yang akan datang sudah aku nama dia Ahmad. Ya falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Dan bila dia nabi itu datang kepada mereka dengan bukti-bukti, maka mereka kata itu sihir yang nyata. Dan kita terangkan itu berkenaan nama nabi dan kitab terdahulu dengan panjang lebar. Siapa yang terlepas buka dalam YouTube, insya-Allah ada. Dan ini kita habiskan sikit sebelum kita pindah. Dan akhir kita bincang itu kita ada bahas sebut berkenaan kisah bagaimana masuk Islamnya Najasyi, perintah kepada pemerintah di Habasyah dahulu, yang mana masuk Islam dilihat atas sebab apa yang dia lihat daripada tanda kebenaran perkabaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita kata sehinggalah sampai, dan bahkan memang datang dalam hadis yang sahih bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah solat ke atas jenazah beliau secara gaib kerana beliau telah Islam. Sambung itu Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad ruwiyat hadhihi al-qissatu, dan semuanya telah diriwayatkan kisah ini an Ja'far, daripada Ja'far, wa Ummu Salamah, dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Ja'far yang ketua bagi rombongan hijrah yang pertama ke Habasyah. Ummu Salamah yang itu yang asalnya dia adalah sahabat biasa, tapi lepas tu menjadi isteri Nabi SAW selepas kematian suami dia Abu Salamah. Jadi mereka ceritakan kisah ini. Wa mawdi'u dzalika kitabus sirah, dan tempat penceritaan tersebut adalah dalam kitab sirah. Syekh Ibnu Ishaq yang lain menceritakan kisah itu. Wal maqsad, dan dimaksudkan sini annal anbiya alaihi wassalatu wassalam, bahawa para nabi alaihi wassalatu wassalam lam tazal, berterusan, sentiasa, lam tazal, sentiasa, tan'atuhu wa tuhkihi, menceritakan, menyifatkan baginda dan menceritakan tentang baginda. Macam kita sebut tadi tu, surah Al-Imran ayat 81, Allah Ta'ala nyatakan wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan kita berkata Allah Ta'ala ambil janji para nabi. Janji para nabi, lama ataitukum min kitabin hikmatin, demi kerana aku berikan kamu kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kamu seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa di tangan kamu, la tu'minun nabihi, hendaklah kamu beriman dengannya, wal tansurunah, dan akan bantu dia. Dan semua para ulama hampir bersepakat bahawa ia kena kepada Nabi SAW. Tak ada Nabi pun datang kecuali cerita tentang Muhammad SAW. Itu sebab Nabi kata kalau Musa hidup, tak boleh untuk dia kecuali kena ikut aku. Nabi kata, kana Musa hayyan lama wasi'u illa ayyattabi'ani. Kalau Musa hidup, tidak boleh tidak mesti daripada dia kecuali kena ikut aku. Hatta Isa AS datang nanti dia bukan datang sebagai seorang Nabi, bahkan pelaksana bagi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi kena datang. Dan itulah kita masuk sikit kisah Khidir. Kena orang kita kata Khidir hidup. Kalau dia hidup, dia kena bergerak bekerja untuk dakwah Islam, bukan lepak dalam gua. Faham Sebab Allah Ta'ala ambil janji semua para Nabi, bukanlah seorang Nabi, semua Nabi. Kalau Muhammad datang, kena beriman dan kena bantu. Kalau sekiranya orang biasa kena ikut, apatah lagi para anbiya. Dia jadi kepala. Macam Isa turun nanti, dia bukan duduk dalam gua, bukan duduk kat tepi padang, duduk diam seorang berzikir, bukan. Dia akan datang dan jadi pelaksana bagi syariat Islam. Kalaulah Khidir ada, Khidir kena buat kerja yang sama.
Bukan duduk diam kat belakang tabir, dekat gunung jerai ke dan sebagainya. Melayu kita pelik. Dia kata hidup, lepas tu dia tak ada penyelesaian. Alasan ni kerana kata-kata sebahagian para tabi'in. Saya tak salahkan, betul benda ni, ada para tabi'in yang berkata macam tu. Dan pendapat tersebut hanya pendapat sahaja, tanpa sokongan dalil Al-Quran atau hadis Nabi. Bahkan Quran dan hadis Nabi menafikan keadaan tersebut. Menafikan keadaan tersebut. Baik. Sambung. Dia kata, dan maksudkan bahawa para Nabi SAW berterusan menyifatkan baginda dan menceritakan baginda fi kutubiha ala umamiha, dalam kitab-kitab mereka, para Nabi tadi, dan juga ke atas umat-umat Nabi-Nabi berkenaan. Semua para anbiya menceritakan tentang Muhammad SAW. Macam mana Nabi kata semua para anbiya menceritakan tentang Dajjal. Macam mana semua para anbiya berkata cerita tentang Dajjal, Nabi cerita pasal Dajjal. Macam mana para anbiya sebelum Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan apa? Berkaitan Dajjal, Muhammad SAW dan ketangan baginda. Ini kita kata ketinggian kedudukan baginda. Pasal kalau baginda datang pada awal lagi, diorang semua kena ikut Rasulullah SAW. Ini janji Allah Ta'ala ambil. Wa ta'muruhum bittiba'ihi, dan memerintahkan, mana Nabi-Nabi tadi memerintahkan mereka, kaum mereka, bittiba'ihi, untuk mengikuti baginda, wa nasrihi, dan juga membantu baginda, wa muwazaratihi idza bu'itha, dan juga apa, menemani dan juga membantu, menyokong baginda ketika baginda diutuskan. Macam juga dikatakan oleh apa? Ya, oleh Warqah bin Naufal. Bila mana duduk dengan Nabi SAW, ketika mana apa? Nabi cerita kepada dia apa yang dilihat dalam Gua Hira. Dia kata, hadza namus ladzi unzila ala Musa. Ini adalah namus, itu malaikat penyimpan rahsia yang diutus pada Musa. Lepas tu Warqah kata, ya laitani aku nuhayyan. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku hidup, ansurkan nasra mu'azzara, aku pasti bantu kau bantuan yang kuat. Ya laitani hayyan idh yukhrijuka qaumuk, bila kaum kau halau kau. Maksudnya Warqah bin Naufal dengar kisah Nabi, terus dia kata, alangkah baiknya aku hidup, aku tolong kau dengan kekuatan yang sesungguh-sungguh. Tidak awal-awal lagi, walaupun Nabi tak lagi diutuskan untuk apa? Berdakwah pada orang. Dia dengar kisah tadi, dia tahu dah itulah petanda. Ini adalah apa? Seorang rahib, bukannya Nabi. Apa tali kau Nabi-Nabi itu sendiri pasti lebih tahu berkenaan sifat Muhammad SAW. Rahib itu dengar, dia tahu. Rahib itu dengar, dia tahu. Macam rahib yang menyuruh Abu Talib bawa Nabi balik, pun sama juga. Dia tengok Nabi, dia kenal Nabi, dan dia suruh bawa balik. Sebab apa? Sebab dia nampak tanda tadi, dia tahu. Semua para anbiya semua tahu. Macam mana para anbiya tu tahu? Sebab Allah Ta'ala wahyukan. Macam mana kaum dia tahu? Sebab para anbiya tu Nabi bagi tahu. Tapi bila kita dah ambil janji untuk bantu Muhammad SAW. Jadi kata apa? Wa kana mashtahara al-amr fi ahli al-ardi an lisan Ibrahim. Dan adalah apa yang masyhur mashtahara, apa yang termasyhur, tersiar dari urusan berkenaan pada di penduduk bumi ini di atas lidah Ibrahim Khalil, walidul anbiya ba'dahu. Dia adalah benda yang diisytiharkan oleh Ibrahim, bapa para nabi sesudah sudah tu. Hayna da ahli Makkah, ketika mana dia berdoa untuk penduduk Makkah, ayya ba'atsallahu, sebab Allah Ta'ala mengutuskan fihim, di tengah-tengah penduduk Mekah tu, rasulan minhum, seorang rasul kalangan mereka sendiri. Wa kadzalika, demikian juga ala lisani Isa, Nabi Muhammad ni diisytiharkan pada lidah Isa alaihissalam. Isa ketika Ibnu Maryam alaihissalam. Wa li hadza qalu, dan kerana inilah bila Nabi SAW menjawab, bila mana para sahabat berkata, akhbirna an bad'i amrik, ceritakanlah kepada kami awal urusan kau, awal keadaan kau. Yang ini apa? Fil ard, di bumi ni. Apa yang mula-mula menyebabkan kau akan hadir? Qala, baginda kata, da'watu abi Ibrahim, aku ni adalah doa bapaku Ibrahim. Wa bisyarati Isa bin Maryam, dan aku dah berita gembira Isa bin Maryam. Wa ru'ya ummi allati ra'at, dan akulah mimpi yang ibu aku lihat. Semua sekali Nabi kata akulah dia yang dikatakan sebagai berita gembira berkenaan. Ai zahara fi ahli Makkah athar zalika, iaitu maksud dia telah nyata perkara penduduk Makkah kesan perkara berkenaan. Wa irhas, dan juga berita-berita awal bidikrihi, tentang sebutan baginda SAW, salawatullah salamu alaihi, mana selawat Allah dan salam Allah ke atas baginda. Mana awal-awal lagi kisah apa tentera bergajah, kisah apa banyak kisah sangat. Macam kisah ketika Nabi berada di Halimah Sa'diyah, punya kaum Bani Sa'ad, mana kambing orang lain semuanya miskin, kurus. Kambing Nabi mana Nabi jaga semua gemuk.
Sampai semua orang pening kepala. Apa pasal keluarga ni dapat kambing dia gemuk korang punya kambing, pergilah bawa juga pergi tempat. Pergi sekali pun meragut tak gemuk-gemuk juga. Suruh pening kepala. Kambing apa, unta yang tak ada susu dah, yang kita panggil menopause, kan tak boleh bersusu dah, keluar susu, diperah. Kerana Nabi SAW nak berjalan, mana mak susu dia perlukan susu, diperah susu tadi, keluar unta punya susu. Semua sekali benda ni adalah sebagai berita gembira, khabar-khabar tanda-tanda awal yang dapat dilihat. Apatah lagi berkenaan dengan Nabi tak pernah dapat untuk buat maksiat. Tiap kali terselak kain dia pengsan. Kemudian ada waktu lain Nabi nak pergi ke rakyat, orang-orang Quraisy buat kerakyat pesta. Kalau kita jom heboh lah kan, nak pergi. Nabi nak pergi tapi tertidur. Tiap kali nak pergi tertidur, dihalang oleh Allah SWT, sampaikan berkali-kali. Itu sebab di antara perkara-perkara yang kita kata menjadi tanda-tanda awal yang nyata dikisi orang-orang Mekah, menceritakan tentang baginda ni adalah utusan Allah Ta'ala. Wa qawluhu, firman Allah Ta'ala lepas tu, falamma ja'ahum bil bayinat, maka apabila dia datang pada mereka dengan bukti-bukti, qalu, mereka berkata, kaum tersebut, Bani Israel berkata, hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Qala Ibnu Jurayj wa Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jurayj dan Ibnu Jarir, falamma ja'ahum, maka bila datang kepada mereka siapa? Ahmad, yang mereka nanti-nantikan, ai al-mubasysyar bihi, orang yang diberitakan gembira tentang kedatangannya, fil a'sar mutaqaddimah, pada zaman-zaman yang selepas itu, al-munawwah bi dzikrihi fil qurun salifah, yang telah disiarkan, diwar-warkan tentang sebutannya pada kurun yang terdahulu. Semua tunggu, everybody is waiting, tapi tak tahu mana dia. Yang Musa cerita, Isa tak kena. Isa cerita, tak sampai-sampai lagi. Siapa? Semua tengah tunggu. Hatta ini yang kita lihat kenapa berlaku. Bani Israel, kaum Yahudi ni, ada 4 kabilah besar. Mereka tinggal keliling Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik, antara yang paling besar kabilah Yahudi tinggal keliling Madinah. Dan sedangkan kita tahu cuaca Madinah ni tak apa best sangat. Banyak orang datang Madinah sakit. Cuaca dia kering. Yang ada orang datang sakit perut, yang ada orang datang sakit bunuh diri pun ada. Tapi bayangkan orang kabilah Yahudi ni tadi boleh tinggal di Syam, ada sungai, ada buah zaitun dan sebagainya. Diorang nak tinggal keliling Madinah. Apa dia nak sebenarnya? Tunggu apa? Tunggu Nabi terlahir dari keluarga mereka sendiri kalau boleh. Diorang tahu inilah tempat dia. Tunggu tak lahir-lahir, dia datang dari Mekah. Itu menyebab mereka amat-amat apa? Marah. Maka mereka kata hadza sihrun mubin. Dan bukan sahaja diorang cakap, hatta orang kafir di Mekah pun kata cakap sihir juga. Sebab diorang tahu bahawa daripada daun asal anak-anak Yakub atau keturunan Ishak tidak pernah mengambil pengiktirafan kepada, memberi pengiktirafan kepada anak-anak Ismail. Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam, dua-dua anak Ibrahim. Tapi di sisi orang-orang Yahudi, mereka anggap Ismail ini anak perempuan murahan, pasal perempuan hamba, dia kata. Walaupun kalau kita baca dalam hadis Nabi, dia bukan hamba sebarangan. Dia adalah anak Raja Mesir. Yang ketika dalam hadis yang sahih datang, Raja Mesir dia nakkan isteri Ibrahim, Sarah. Tapi setiap kali nak pegang, iaitu yang kata Ibrahim pernah tipu penipuan kan. Antaranya bila ditanya pada dia, siapa ni? Dia kata saudaraku. Para ulama kata dia cakap tak salah, double meaning. Saudara dia sebab tak ada orang mukmin kecuali wanita tadi dengan dia aja. Tapi orang ramai ketika itu anggap penipuan lah. Sebab apa? Sebab patut kata bini. Kalau dia kata bini, Raja Mesir akan bunuh dia. Pasal cara dia, Raja Mesir ni boleh tengok kan, perempuan cantik, siapa dengan dia? Laki. Siapa ni? Bini. Bini dia bunuh laki tu. Kau kata adik-beradik, dia bagi hadiah. Macam gitulah. Ni siapa ni? Adik, brother-in-law kan. Nak kan dia. Jadi dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah pada Ibrahim, Ibrahim tunggulah kat rumah. Tapi isteri dia dibawa pergi sana. Tiap kali nak sentuh, kaki dia tenggelam ke tanah. Kali pertama dia pergi sampai lutut. Dia cakap minta maaf, sorry, okey. Nak terkam kali kedua, sampai pinggang. Kali ketiga tengkam sampai dada. Lepas tu dia tak nak sentuh. Dia marah dengan pengawal dia, kenapa kau bawa perempuan daripada aku? Dan aku tak ni. Jadi nak tebus malu dia, lepaskan anak dia menjadi pembantu kepada Sarah. Jadi anak dia bukannya hamba asal, anak dia bagi. Biasalah raja dia kan mungkin anak banyak, Allah alam, tapi dia bagi itu. Dan itulah yang menjadi mak kepada Ismail AS, Hajar. Dari sisi Bani Israel, Bani Yakub ni,
Diorang rasakan bahawa ini perempuan rendah bagi mak dia. Pasal Sarah, dia adalah sebangsa dengan Ibrahim. Yang ini bukan. Jadi nampak dia rasa kat sini ada lineage yang tinggi. Jadi bila tiba-tiba, katakanlah yang ni, Bani Israel dengan tak sukanya, tak hiraunya mereka dengan orang-orang Quraisy berada di Mekah. Maka dia tak jenguk pun rumah yang Ibrahim bina di Mekah. Tiba-tiba, satu hari mereka kata apa? Muhammad Rasulullah. Orang Mekah kata apa? Dia kata sihir. Gila apa? Tak pernah dia orang iktiraf kita. Satu hari tiba-tiba Muhammad Rasulullah. Yahudi mengaku Muhammad Rasulullah. Nasrani mengaku Muhammad Rasulullah. Sedangkan dia orang tak tahu bahawa orang Arab di mata kasar, orang-orang yang lain, bangsa-bangsa lain, bangsa Rom, Parsi dan sebagainya, orang Arab tak ada kekuatan, tak ada kehebatan. Bangsa yang terpinggir, duduk kawasan padang pasir, kawasan tandus, tak siapa nak tanah tu, dibiarkan. Jadi tiba-tiba orang-orang ni, penita-penita Yahudi tadi, ada yang masuk Islam. So nak cakap apa? Ini disebut tajuk. Dia kata, hadha sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Okay? Kenapa? Lamma zahara, bila zahir saja urusan Muhammad tadi, wajah abil bayinat, didatangkan bukti-bukti, qala al-kafaratul mukhalifun, berkatalah orang kafir yang menyanggahi baginda, hadha sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Ini yang kita kata berlaku. Faham So itu yang apa yang awal kita bincangkan. Baik, sambung. Firman Allah Ta'ala ayat 7 sampai 9 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Baik, berikutnya yaqulu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ini berkait dengan tajuk, masih lagi tajuk tentang kebenaran Muhammad SAW. Allah Ta'ala ceritakan tentang berita gembira datang baginda. Jadi Allah Ta'ala kaitkan dengan tajuk berikutnya. Allah Ta'ala nyatakan, wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman iftara Allahi kadhib, berbanding orang yang mengada-adakan, mereka-reka ke atas Allah pembohongan. Wa huwa yud'a ila Islam, sedangkan dia ni diajak untuk masuk Islam. Makanya diajak untuk Islam tadi bukanlah diajak untuk menyembah Muhammad. Diajak untuk apa? Menyembahnya Allah. Ini benda kena kita faham. Mengadakan pembohongan, sedangkan mereka ni diajak untuk buat benda apa? Kebaikan, kebajikan. Dan dalam menyembah Allah Ta'ala, tak ada siapa yang menguntung pribadi kat situ. Ustaz tak untung, kecuali ustaz tu cari duit lah. Okay. Jika tidak, agak gelak suka kan. Okay. Jika tidak, memang tak ada ruang sebenarnya. Mana pasal dalam agama tadi, yang pegang kunci untuk syurga bukan ustaz, bukan pertubuhan agama, bukan jabatan ini, jabatan itu. Yang pegang agama itu adalah apa? Allah Ta'ala sahaja. Dan kunci dia adalah anda kena mematuhi apa yang Muhammad SAW tunjukkan. Jadi tak ada siapa dekat situ ada peluang untuk cari makan sebenarnya. Sebenarnya tak ada siapa ada peluang cari makan. Unless orang tu terbalikkan sikit, bukan cara Muhammad dia ambil, dia akan boleh cari makan. Jika tidak, tak ada cari makan dekat situ. Islam itu Islam, tak ada kaitan berkenaan dengan siapa-siapa boleh cari faedah. Maksudnya Allah tak lantik ustaz tu sendiri, kan appoint turun di langit, inilah ustaz yang kamu kena follow takut ikut dan sebagainya. Ada? Dengar, orang akan dakwa lah saya dilantik oleh Tuhan, kan? Ada? Cop moh Allah Ta'ala, mana ada? Yang sebab itu tak ada siapa ada hak untuk mendakwa diri dia dilantik oleh Tuhan, kecuali Nabi tunjukkan bukti, ini bukti aku. Lain tak ada. Sebab memang kita seru, kita dakwah orang untuk apa? Untuk ikut Allah Ta'ala, ikut perintah Allah dan Rasulnya. Dan maksud dia apa? Tidak ada benda yang kita tak ajak kecuali untuk tauhid. Jadi Allah Ta'ala kata, tidak ada siapa lebih zalim. La ahadun, la ahada. Tiada siapa lebih zalim. La ahada, tiada siapa. Azlamu, lebih zalim. Mimman iftara al-kadhiba 'ala Allah, berbanding orang yang mengada-adakan pembohongan ke atas Allah. Wa yaj'al lahu andadan wa syuraka, dan dia buat untuk Allah Ta'ala
sekutu-sekutu dan juga apa? Yang setara. Benda-benda yang setara dengan Allah Ta'ala. Ataupun yang sekutu yang sama dengan Allah Ta'ala. Dia benda sini. Kita kata dalam konteks tauhid ini, orang tu mengesahkan Allah Ta'ala bukan dalam masalah penyembahan sahaja. Bukan ni, mengakui Allah Ta'ala Tuhan saja. Allah Ta'ala Tuhan, menciptakan alam. Anda mengaku, tak ada masalah. Tapi dia ada tambahan dekat situ. Pengharapan, pergantungan, doa, takut dan seterusnya. Hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, tak boleh lain. Setiap kali mana orang tertarik orang lain letak bersama Allah Ta'ala, maka dia telah gagal. Dia siapa sekalipun, Nabi sekalipun kita letak, tak boleh. Ini sebab kenapa bila kita seru benda ni, orang kata Wahabi pelik. Sebab ini arahan Allah Ta'ala. Kita ajak kepada Allah Ta'ala, dia ajak kita, ini apa ni? Apa salahnya minta pada wali? Apa salah minta pada wali? Peringkat mana? Dengar kata ajar, ikhlas. Tahap tertinggi, hanya Allah Ta'ala. Tiba-tiba anak murid dia suruh pergi kubur. Dia wali, hanya bergantung dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja dengan dia. Anak murid dia, kau pergi kubur sana. Kau pergi kubur sana. Ini macam pendidikan mustar. Tahu tak? Dia suruh anak murid dia pergi ikut lalui proses yang dia tak buat pun. Dia kata kena bergantung Allah Ta'ala. Takut hanya Allah. Harap kerana Allah. Tiba-tiba pergi kubur. Minta dengan wali. Kenapa? Tak boleh. Jadi siapa kali lebih zalim banding dengan orang yang kita ajak dia sembah hanya Allah, dia kata tak ada. Ada cara lain. Semua Allah Ta'ala bukan macam tu je. Ada cara lain. Kenapa tak boleh tuluskan, ikhlaskan, tulenkan pergantungan dan peribadatan hanya pada Allah Ta'ala? Kenapa tak boleh? Soalan tu kena tanya. Apa lagi ini kita nak? Yang letak nama sebelah wali ni, Madad ya Nabi, Madad ya Syekh, Madad ya Rasulullah. Kenapa? Tak boleh lepas pada Allah Ta'ala ke? Apa masalah dia? Yang paling teruk saya tengok apabila seorang ustaz tu, ini kumpulan Ahbash. Sekarang kat Malaysia tak salah dah kita sebut nama-nama kumpulan ni. Padahal nyata. Even di Jabatan Islam pun mereka dah dalam pantauan. Bismillah. Dia dah satu, saya tengok dalam tu, ketika tu dia duduk dengan Dr. Fadlan, dengan siapa tak. Dia kata apa? Dia kata minta pada Allah tu bagus, elok. Tapi kalau minta dengan wali pun tak apa. Dia macam tu tau ayat dia. Hamba tahu memang betul. Minta pada Allah itulah yang utama. Betul. Ada tapi lagi. Saya tak faham macam mana Zumbat. Tengah-tengah tu ada tapi. Pasal apa benda lagi kat kita nak kalau bukan Allah Ta'ala disembah? Apa lagi? Kan itulah kita kata tauhid yang tulen. Itu tauhid yang diseru oleh apa? Ibrahim AS kepada kaum dia. Kaum dia pergi jumpa berhala ini, berhala itu. Berhala-berhala tadi kita tahu bahawa sebenarnya dia bukannya hantu pokok jembalang tanah. Bukan. Diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkenaan perkara ni dengan sabda Nabi SAW. Dahulunya golongan ni yang sebab berhala ni, ada orang soleh di kalangan mereka ni mati. Mereka ambil patung, objek, letakkan sebagai gantian orang tu. So pada mulanya dia tengok dan dia anggap, bila tengok benda tu teringat orang soleh tadi, dia pun mula beribadat dengan rajin. Tapi generasi berikutnya pandang benda tadi, tak nampak dah sebagai penggalak untuk ibadah. Dia nampak inilah tempat ibadah kita. Itu masalah dia. Masalah dia berkait dengan tajuk sama dia kubur tadi. Apa beza dia? Tongkat tok guru ke? Kan macam ni kan, apa pen yang terkena Aili Ustaz Adli, Ustaz Yunus kan. Ustaz Yunus cakap bersembuh sini, Ustaz Fadil cakap kena. Katakanlah benda-benda ni jadikan sembahan. Sebab apa? Anak saya lulus PSA, macam mana ubat? Saya ambil satu pen dekat depan tu, dia pun letak pen dekat sini banyak-banyak. Buat apa tak tahu? Okey. Faham tak? Dia ada idea macam tu. Yang kita kata batu, kayu, tasbih. Kau tengok kat Hadal Maut ada satu tasbih, tempat tu tasbih dia besar ni, besar penumbuk. Dia kan duduk ramai tu, sebelah la ilaha illallah. Macam tu serius. Saya tak ni sangat. Saya ingat waktu sekali pergi dengan Duta Malaysia. Dia dekat dia masjid tu, Masjid Mihdar. Dia berapa juta duit dolar US diinfakkan oleh seorang penjaga daripada Singapura. Dia pergi situ. So dia orang ada satu bilik kaca tau. Bilik kaca ni dia duta datang. Dia kata ada bilik atas tu. Dia kata biasa dulu tok guru tu melintas dia tu lah. Habib tu akan mengajar, ada duduk bawah. Tu penjaga masjid tu pegang kunci. Ni duta datang kan, takkan tak buka. Dia buka. Lepas tunjukkan duta. Duta tengok,
Tuan pandang saya. Saya pandang tuan. Saya geleng kepala, okey. Budak-budak yang ikut teman kita orang, dia ambil apa nama? Tasbih tu. Gosok dekat siku, gosok kat lutut. Saya tak faham kenapa. Yang doktor ketika tu pandang, saya kata, tak ada apa, ini berkat. Tak tu kata, kalau dia kata jual tu, kalau dapatlah terbang, cium sebagainya, belakang buatlah. Kan kita kata Allah Ta'ala ada. Tak perlukan benda berkenaan. Dia tak ikat pemakbulan doa tu kena pergi Hadramaut. Hatta bukan Mekah pun. Anda doa kat sini pun Allah Ta'ala makbulkan. Tak tunggu depan Hajar Aswad, hantuk kepala kat situ baru makbul. Tak ada pun. Jadi macam mana datangnya bila orang tu ikat idea depan kubur orang ni. Tak yang pelik pula kumpulan ni, Allah Ta'ala di mana-mana. Lepas tu dia dah doa pergi kubur. Kenapa? Kubur ni baru tempat jadi. Kubur ni sekian wali. Sedangkan dia kata idea dia Allah di mana-mana. Allah ada tanpa tempat, dia kata. Yang Nabi tak ajar, para sahabat tak bincang. Tapi dia istihar. Time nak doa, cari kubur wali. Ni 3-4 hari ni ada sesiapa yang haji nak buat aduan, pergi buat aduan. Orang yang telah diisytiharkan sesat oleh JAKIM itu apa dari Naqsyabandi, apa Awaliyah. Dia tadi tukar-tukar. Kejap Naqsyabandi Muhyiddin. Amalan dia tarikat Ismailiyah punya amalan. Tak macam-macam benda lah. Hisham Kabani. Dia apa menantu kepada Nazim Haqqani. Diisytiharkan sesat oleh JAKIM. Dia apa telefon. Kan, boleh buat aduan. Terbuka. Lepas tu maksud dia pergi buat. Yang saya ingat tu ada dalam 2 bulan lepas. Dia kubur makam Habib Noh. Kan dia tepuk kubur tu. Dia kata, ya Syekh, kalau bukan kau kami minta, siapa yang kami nak minta? Apa benda ni? Kalau tak ada kubur tu hancur lah, kena bom. Katakan Hiroshima Nagasaki bom, kubur tu hancur. So tak tempat nak doa dah. Allah Ta'ala tak pernah pun ikat doa dia dapat kubur sekian. Tak ada seorang pun. Maka yang best ni ada kawan-kawan kita di Singapura pertama ni. Dia kata kubur tu sebenarnya memang Lee Kuan Yew yang ditinggalkan. Bukan sebab kerana tak boleh sodok. Sengaja ditinggalkan supaya ada legasi. Orang akan sibuk pergi kat situ untuk habiskan masa. Dia saja biarkan sebenarnya. Memang duit lah. Tu cerita dia. Tapi lah, orang kita datangkan kisah, tak dapat tolak nak tangga. Tu highway kena lari ke tempat lain. La ilaha syarikallah. Kalau kubur tak ada masalah pun. Syurga neraka anda tak ada kaitan kubur tu. Syurga neraka anda tak ada kaitan kubur tu. Jadi dijadikan untuk Allah Ta'ala andad, benda-benda yang setara, dan juga syuraka, sekutu yang berkongsi dengan Allah Ta'ala. Separuh tu dengan ilmu ghaib. Kan yang tahu hati kita apa saja Allah Ta'ala. Datang seorang ustaz kata ada dekat Kuala Nerang, ada orang tu tahu apa dalam hati kita. Tak sembahyang pun dia tahu. Saya tanya kawan saya kata apa? Budak kampung tu kata apa? Dia pakai khadam. Khadam jin. Benda macam ni orang berjalan silat pun boleh buat. Jumpa orang salam, awak tadi tak makan apa? Kau boleh buat makan apa tadi? Tak ada kaitan pun. Tiap-tiap hari kasyaf, mana boleh? Nabi SAW sekali-sekala makanan sedikit jadi banyak. Sekali-sekala. Ada hari Nabi lapar. Ada hari para sahabat lapar. Air sedikit, Nabi boleh banyakkan air sedikit. Celup tangan Nabi dalam bekas, air buat. Ratusan orang kutip air. Semua bekas boleh isi. Tapi ada hari air tak ada. Para sahabat minta Rasulullah SAW minta hujan. Doa istisqa. Sampai Nabi juga suruh para sahabat beli telaga Yahudi yang mana Uthman bin Affan beli telaga berkenaan. Kalau tidak buat apa catatan air, belilah buat catatan air. Pengumuman tuan-tuan sekalian, insya-Allah petang kan ada catatan air. Sila buat bekas masing-masing ya. Mana ada macam tu? Mana ada begitu? Dia tu sebab kenapa nak tengok orang penipu ni mudah je. Kalau para anbiya dan para aulia, dia punya karamat atau Nabi para mukjizat para anbiya, karamat para aulia. Bukan macam pistol simpan poket nak pakai tiap hari pakai. Itu satu benda garis panduan besar. Sebab Musa AS tongkat menjadi ular. Dia pun tak tongkat jadi ular. Nabi Allah Ta'ala perintahkan dia campakkan. Bahkan ketika mana yang best sekali ada sebenarnya jumpa seorang budak ni. Saya kata Musa tahu tak tongkat jadi ular. Nak fahamkan dia mukjizat tak jadi tiap hari. Bukan anytime you want. Bukan yang itu. Jadi saya nak fahamkan, saya tanya dengan dia. Musa AS, saya kedepankan surah Taha. Ketika mana ahli sihir campak tongkat dan tali, tukar jadi ular. Musa takut. Dia angguk. Lepas tu Allah Ta'ala kata pada Musa,
So campak tongkat dan tali, tongkat dia untuk telan ular-ular mereka. Saya kata, soalan, sebelum daripada waktu tu, Musa tahu tak tongkat dia jadi ular? Musa dia budak tak hafal Quran kan? Yang salah kumpulan ni tak hafal Quran pun. Dia, tak. Oh ya. Saya kata tak, ya. Kalau ikut kisah Quran, 2 kali. Pertama ketika Musa terima wahyu, kau tak tanya apa kat tangan kanan kau, Musa kata, ini tongkat aku, kau tak kata campak, jadi ular, Musa lari, kau tak kata suruh ambil balik. The second time, actually ketika mana dia jumpa Firaun. Firaun kata, apa tu bukti kau? Dia tunjuk. Yang itu sebab Musa, Firaun kata, jom lawan sihir. Saya nampak Musa punya tongkat tadi jadi ular, dia kata, aku punya sihir boleh buat juga, dia lawan. 2 kali tu je. Yang sebelum dia berkisah bertemu dengan ahli sihir tadi. Masa dia boleh jumpa ahli sihir, Musa ikutkan kau ke tongkat dia jadi ular. Soalan tu je. Tahu dah. 2 kali dah buat. Tapi ketika mana ahli sihir campak tongkat dan tali, dia ketakutan. Allah tak kata fa'au jasa fi nafsihi khifatan Musa. Datang dari rasa takut dalam hati dia ni, Musa takut. Allah tak kata qulna la takhaf. Kami kata, jangan kau takut. Innaka antal a'la. Engkau lebih tinggi. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u. Campak apa di tangan kanan kau, dia akan telan apa mereka buat. Inna ma sana'u kaidu sahir. Mereka buat cuma hanya tipu daya ahli sihir. Maksudnya Musa ketakutan sebab apa? Tak tahu nak buat apa. Kalau kita kan, anda ada pen, orang ambil kertas, saya nak buat apa? Betul tak? Bukan cak, aku nak buat apa ni? Mana ada? Musa tak tahu nak buat apa. Allah Ta'ala arahkan dia campak baru je campak. Bukan dia ikut suka hati dia. Kita dia kata tengok orang yang kata mengaku wali ni, tiap-tiap hari dia buat 3 ekor jin, 5 ekor jin. Oh, awak tak sembahyang subuh tadi. Oh, awak tak mandi. Tak mandi pun tahu. Astaghfirullahalazim. Ini masalah dia. Ya, ini kita kata masalah pasal benda ini hak Allah tak ada kongsi. Dan kongsi berhak ni. Ini benda-benda itulah kenapa bila kita bincang, orang bincang kenapa tauhid sifat 20 ni, ada orang kata kena pakai, ada orang kata jangan pakai. Okey. Base ni sebab ini. Baru ni kan Negeri Sembilan keluarkan tadi daripada buat apa ni kan Negeri Sembilan sebenarnya. Satu kumpulan kecil buat convention akidah. Akidah. So, dia kata tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat ni tauhid yang sesat, salah. Yang betulnya adalah sifat 20. Sebenarnya macam ni. Sifat 20 tu bukan 20 sebenarnya, asal 13 saja. Yang diasaskan oleh Abu Hasan Asy'ari. Dia asalnya adalah berfaham Mu'tazilah. Confirm. Semua orang tahu kisah ni. Dia buat kaedah 13 sifat 13 tadi untuk lawan dengan Mu'tazilah. So tauhid yang sifat 20 ni atau sifat 13 ni, dia berasaskan kepada berdebat, ilmu kalam, untuk berhujah dengan orang yang falsafah. Dia bukannya dia tauhid bersifat membina. Faham Dia tauhid ni 2. Satu mempertahankan, satu membina. Yang membina ni maksud dia contoh macam kita dengan Allah Ta'ala, kita nak kenal sifat dia dan sebagainya. Apa benda hak dia yang kita kena tunaikan. Itu adalah tauhid yang kita belajar berkenaan. Contoh macam bila orang kumpulan ni kan, dia kenapa dia marah sangat tauhid rububiyah uluhiyah ni, dia kata tak betul. Punca sebab apa tahu? Sebab mereka suka pergi kubur, suka seru wali. Yang ini bagi mereka tak salah. Sebab kalau dia orang kata samakan benda berkenaan dengan tauhid rububiyah uluhiyah, maksud orang-orang yang Arab dahulu, dia percaya Allah Ta'ala Tuhan, mentadbir alam sebagainya. Tang minta tidak. Dia tahu Allah Ta'ala Tuhan. Nama bapa Nabi Abdullah. Nama bapa Nabi pun Abdullah, kan? Yang kita kata memang atuk Nabi sendiri pun tahu tu Allah Ta'ala tu Tuhan. Sebab kenapa mereka digelar sebagai musyrik. Musyrik apa? Menyekutukan Allah. Mereka percaya Allah Ta'ala mentadbir, menjadikan. Tetapi apa? Ketika meminta, keluar Lata, Uzza, Mana, semua sekali akan keluar berhala-berhala tadi. Ini, itu dan sebagainya. Tapi berkenaan tajuk ni, dia tak ada masalah. Percaya Allah Ta'ala Tuhan, dia tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala saja Tuhan, dia tak boleh. Allah Ta'ala sahaja Tuhan, dia tak boleh. Pasal bagi mereka, di samping Allah Ta'ala, ada benda tempat lain mereka kena minta. Jadi benda ni kena dengan perangai orang-orang yang suka pergi kubur, minta pada wali, seru wali ni wali tu. Jadi orang tak suka sangat. Yang second part, asma' wa sifat. Yang mana dekat dalam asma' wa sifat tadi, ada nama dan sifat hanya Allah Ta'ala layak pakai. Antaranya adalah Alimul Ghaib. Alimul Ghaib.
Siapa nak pegang alimul ghaib? Mana boleh ada orang lain alimul ghaib selain Allah Subhanahu Wa Taala? Hatta Nabi diisytiharkan Allah Taala, suruh isytiharkan, qul la alamul ghaib. Aku tak tahu benda ghaib. Allah Taala suruh Nabi isytiharkan. Sebab tak ada siapa nak kongsi dengan Allah Taala. Selain itu, muqaddir, menetapkan, menentukan. Sedorang tak boleh. Bagi dorang wali kutub juga mengawal dan mentadbir. Sebenarnya kes wali kutub ni berdiri tahun 600 Hijrah ke atas timbul. Dorang buat satu convention, satu persidangan di Mekah dahulu. Yang mana apa? Memang dahsyat. Dia buat dahsyat. Dia buat benda jadi seperti ni. Asal dulu kan bila jatuh kerajaan Fatimiyah. Kan dulu kan kita ada kerajaan Ayyubiyah. Sultan Ayyubi kan dia jatuhkan kerajaan Fatimiyah Mesir, di mana berasakan Syiah. Lalu tak ada dah kerajaan Syiah ketika tu. Lalu kumpulan-kumpulan ni dia fikir apa patut buat. Dia buat persidangan, dia tukar. Daripada kita jadikan manusia ni takut pada kita dengan senjata, kita ambil hati mereka dengan apa? Kepercayaan pada kuasa. Kuasa dalaman. Mana? Pemerintahan batin. Bukannya zahir. Zahir, pedang dan sebagainya kita akan ambil dah. Sejak waktu berkenaan, diorang tak bincang berkenaan dengan take over kerajaan. Syiah-syiahan tak ada. Kerajaan tak ada. Tapi dia akan kembang kepada manusia apa? Wali. Wali kutub. Wali sekian. Wali ini kuasa. Wali ini kuasa. Sampai orang ramai either takut wali atau cari wali. Ya, sembah apa, pergi masjid kerajaan tak kira siapa, asalkan balik pada mereka dalam masalah permintaan. Harap pada mereka dalam masalah apa ke apa dalam hajat. Itu yang dibuat sebenarnya. Yang ini kita kata makin dahsyat bila manusia dia tak tahu sebenarnya. Pasal itu kenapa sifat asma' wa sifat Allah Taala tak boleh kongsi. Allah tak pernah akan kongsi. Hanya dia tahu benda ghaib. Bila ada orang lain benda tahu benda ghaib juga. Allah tahu ghaib, dia orang pun tahu ghaib. Okey, di sini bahaya sifat 20. Sebab orang yang mengajarkan sifat 20, dia ada belajar apa? Sifat apa tau? 7. Sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. So dia kata, ini 7 ni Allah ada, kita pun ada. Qudrat, tu ada qudrat tak? Iradat, keinginan, desire ada. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam. So, okey, kalau ini ada, so ilmu ghaib pun ya. Ilmu Lauh Mahfuz ada. Ini tajuk sebenar. Yang masyarakat kita tak nampak. Dia nampak macam tak ada benda. Tak, hujung tu, lepas dah percaya dengan sifat 20 tadi, hujung tu anda tak boleh buang dah benda-benda ni. Pada antara tu belajar sifat ma'ani ni qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, kalam. Orang belajar apa panggil apa? Wahdatul wujud. Dia pakai benda ni. Kita pakai, Allah bagi kita pakai. Dalam kita ada dia. Dalam kita ni ada dia. Ni sarung je, dia kata. Ni sarung je. Yang melihat, yang mendengar, yang bercakap, yang berkeinginan, yang berkuasa. Dia. Di besar, bukan di kecil, di kapital. So dalam kita ada dia. So kalau dalam kita ada dia, ilmu ghaib tadi boleh ada tak? Okay. Takdir boleh kawal. Umur kau suka. Habis start situ sikit je. Yang orang tak nampak bab ni, dia extend jauh sebenarnya. Nampak sikit tapi jauh. Ini benda-benda macam ni kena jaga-jaga. Sebab kenapa kita kata asas Islam itu adalah apa? Tauhid dan ikhlas. Mana hanya Allah Ta'ala disembah, dan kita apa? Kosongkan diri kita daripada sebarang keinginan yang lain selain Allah Ta'ala. Itu je. Itu asas. Tapi sering kita ajak, orang anggap kita ajak apa? Ni Wahabi. Pelik. Kita ajak sembah Ustaz Adli ke? Tak kan? Sembah Syekh Albani? Tak. Sembah siapa? Sembah Allah. Tapi lah Allah tu kita sembah. Tapi tu ini bahaya. Dah jaga Okey. Walihada qala, kerana ini Allah Ta'ala berfirman, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah Ta'ala tidak memberi hidayah pada kaum yang zalim. Thumma qala, Allah Ta'ala berfirman, yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim, mereka ingin untuk meniupkan, memadamkan
cahaya Allah dengan mulut mereka. Maksud dia, yuhawiluna, mereka cuba ayyaruddul haqqa bil batili, menolak yang hak tadi dengan yang batil. Benda batil mereka ada, tolak yang hak yang datang Allah Taala. Wa masaluhum, dan misal mereka ini, perumpamaan mereka, fi dzalika, dalam itu, kama saliman yuridu ayutfiha, seperti orang-orang yang ingin untuk memadamkan syu'a asyams, sinaran matahari, bifaihi, dengan mulut dia. Try padam kan, tiup ramai-ramai orang Malaysia semua, insyaAllah hari ni kita ketiup, cuba padamkan api matahari. Tak guna, tak? Keluarlah kan. Yang itulah pasal cahaya Allah takkan boleh dipadamkan. Kama anna hadha mustahilun kadzalika dzaka mustahil. Mana ini adalah mustahil, sehabis-habis mustahil untuk kita padamkan. Memang orang boleh berkehendak untuk inginkan perkara tadi, cuba buat, padamkan kitab, buang kitab, sampaikan macam lawak bagi orang Kristian. Okey. Dia orang kitab yang sekarang orang pakai English English. Teks English tadi terjemah daripada Latin bagi New Testament. Ada masalah kat situ sebenarnya. Sebab Isa AS bangsa Yahudi, bahasa dia Hebrew. Problem dia teks asal yang disalin sekarang ni, Matthew, Mark, Luke and John, Peter, semua sekali tu, semua sekali pada bahasa dia Latin. Tak ada Hebrew. Ada problem tambahan lagi apa? Isa tak bercakap pula di Palestin ketika itu dengan bahasa Hebrew, bahasa Latin. Dia cakap bahasa apa? Bahasa Aramaik. Nampak tak confuse? Kalau kita macam kita apa teks Melayu lama, Jawi mungkin, Jawi. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Ada pohon sekian itu, ada kian, ada kanak, ada kanak, ada berjalan dan sebagainya. Tapi masih Melayu. Faham tak? Pasal bahasa Melayu tadi kita kata Melayu. Tulisan mungkin berbeza. Sekarang ni diorang bahasa totally asing. Bayangkan orang Perancis belajar masak, mula-mula pandai masak dengan bahasa apa? Bahasa Hindu. Bahasa Sanskrit. Tak boleh. Sekarang ni diorang kitab suci diorang yang ada kat tangan ni, diorang kata ada asal sejak kurun pertama. Tanya balik, bahasa apa? Latin. Ini New Testament. Okay, fine lah kita kata. Masalahnya Old Testament ni pun balik pada Latin. Sekarang Hebrew kan, yang ada, Yahudi pakai Hebrew. Teks asal yang daripada diorang diterjemahkan daripada Latin. Daripada Latin, Hebrew, sekarang English. Nampak tak masalah? Benda macam ni nak digunakan untuk hujah. Mustahil sangat mereka boleh gunakan benda berkenaan. Kitab mereka habis lah sebenarnya. Habis. Cuma tertinggal. Apa yang tunjukkan itu? Tertinggal perbualan Musa dan kaum dia. Perbualan Musa, Isa dan kaum dia. Yang mana kat situ menzahirkan nama Nabi, sifat Nabi, karakteristik Nabi dan sebagainya. Yang mana benda tadi tidak lagi apa? Ada hujah untuk mereka menolak. Diorang try dah ubah. Cuba ubah kitab tadi supaya tak mengenakan dengan Muhammad sedikit pun. Tapi walaupun dia cuba, tertinggal juga. Tertinggal juga. Bahkan ramai di kalangan Archbishop Mausil Archbishop Mausil dia masuk Islam sebab itu. Kerana nama Muhammad dalam Bible tu dengan bahasa Latin. Dia tukar dah. Latin pun masih lagi lekat. Masih lekat lagi Ahmad. So pusing mana kena juga, pusing sini kena juga. Pasal Allah kata yuridun, mereka nak liyutfi'u, untuk padamkan nur Allah, cahaya Allah, biafwahi, dengan mulut mereka. Dengan mulut mereka. Wallahu, sedangkan Allah mutimmu nurihi, menyempurnakan cahaya dia. Walau karihal kafirun, sekalipun tak suka orang-orang yang kafir. Tak suka sekalipun Allah Ta'ala tetap akan sempurnakan. Dan Allah Ta'ala firman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama kebenaran. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, untuk dia mengatasi semua agama-agama seluruhnya. Walau karihal musyrikun, sekalipun tak suka orang-orang yang musyrik. Dan Ibnu Katsir kata kat sini, waqad taqaddama al-kalam, ini telah berlalu perbincangan ala hataini ayatain, berkenaan dua ayat ini, fi suratul Bara'ah, dan surah Bara'ah, surah At-Taubah, bima fihi kifayah walillahi alhamdu minna, dan ada apa bagi Allah Ta'ala lah segala puji dan juga kurniaan. So bila buka dalam surah At-Taubah, kena baca sini pula. Kalau tidak nak tunggu At-Taubah bila nak bacanya. So kita baca sini. Surah At-Taubah ayat 22, ayat 32 dengan 33.
At-Taubah 32, 33. Ayat ni datang dalam Quran dua kali. Dengan ayat yang serupa 2 kali dalam Al-Quran Karim. 32, 33 surah At-Taubah. Baik, apa dia kata? Ya rahmatillah. Okey. Yaqulu ta'ala, berkata Ibn Katsir Yaqulu ta'ala, berkenaan 2 ayat ayat yang sama. Yuridu haula'il kuffar, ingin mereka ini, siapa? Orang kafir, minal musyrikin, dengan orang musyrik Mekah, wa ahli kitab, dan juga ahli kitab yang berada di Madinah, ayyudfi'u nur Allah, untuk memadamkan cahaya Allah. Maksudnya cahaya Allah itu adalah ma ba'atha bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Ta'ala utuskan bersamanya utusannya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal huda, yang berupa petunjuk, wa dinil haq, dan juga apa? Agama kebenaran. Dengan apa? Bimujarradi jidalihim, dengan hanya semata-mata debat mereka, waftirahim, dan juga apa? Tipu daya ataupun rekaan-rekaan mereka. Mereka try buat. Tapi macam saya katalah, nak hujah pakai kitab mereka tak valid. Nak hujah pakai kitab, tapi dalam tak valid tadi, keluar pula Nabi Muhammad sekali lagi. Nak pusing mana? So, jadi pusing sini pun dia kena, pusing sini pun dia kena. Yang orang musyrikin pula hilang hujah juga. Nak kata Muhammad penipu, bohong. Tiba-tiba ahli kitab ada masuk Islam. Nak kata Muhammad bayar, Muhammad tak bayar. Sedangkan dua orang ni daripada keluarga Ishak yang tak sukakan kepada Ismail punya keturunan. Pada anggap dia ni adalah wanita apa? Wanita hamba, punya anak. Kita anak wanita yang noble. Tiba-tiba dia mengakui Muhammad sebagai utusan Tuhan. Lagi pening kepala orang-orang Mekah. Nak cakap apa ni? Pasal diorang nak kata tidak, tapi ada ahli kitab mengiyakan kebenaran Muhammad SAW. Ayyudfi'u mereka ingin untuk memadamkan nur Allah, cahaya Allah. Okey. Dia kata so, famathaluhum, maka perumpamaan mereka ni fi dzalika, pada demikian, kamathali may yuridu ayyudfi'a, seperti perumpamaan orang yang ingin untuk yudfi'a, memadamkan syu'a asyams, cahaya matahari, au nurul qamar, ataupun apa? Cahaya bulan. Sinaran matahari atau cahaya bulan binafkhihi, dengan tiupannya. Tiup. Apa candle candlelight dinner. Ni apa benda pula tak tahulah orang kita. Ni apa? Masalah apa? Musim-musim Christmas dan sebagainya. Apa-apa sambutan keagamaan bukan Islam jangan sambut. Itu je. Dia ajak pergi tak usah pergi. Kalau dia kata okey apa? Anak lahir, sila pergi. Tak ada benda haram, pergi. Dia kata kenapa ajak? Sebab kahwin. Pergi. Dia kata kenapa ajak? Sebab apa dapat jawatan baru. Pergi. Itu bukan keagamaan. Apa-apa keagamaan sila berhenti. Pasal anda kat situ sentimen, satu benda sentimen yang tak dibenarkan anda serah. Itu hak Allah. Hak Allah yang anda tak boleh compromise. Dan kita manusia tu ada perasaan. Ya, ada perasaan. Tapi perasaan ni tak mengatasi Allah Ta'ala punya kedudukan. Lain tak apa. Dia sakit, tolonglah. Angkatlah. Basikal jatuh, angkat basikal dia. Okay, dia jatuh accident ke langgar kereta, hantar. Kereta kita penuh darah, dia pun tak apa. Dia accident, tak ada duit nak bayar, kita bayarkan. Anak dia tak ada duit, peksa, nak peksa episod tak ada duit, keluarkan duit kita, bank kita. Habis semua pun tak apa. Dia nak melancong, tak ada duit, bagi dia melancong. Tadi nak cakap, nak extend, orang kata mana part baik dia. Kita baca itu dalam surah Al-Mumtahanah. Kau tak ada kata la yanhakumullah, tidak menghalang kamu Allah, anil ladzina lam yuqatilukum fid din, terhadap orang yang tak perangi kamu dalam agama. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tak halau kamu daripada tanah air kamu, antabarruhum, untuk kamu buat baik pada mereka. Waktu ke situ dan kamu berlaku sama adil kepada mereka. Allah tak sekat. Buatlah. Tapi bab berkenaan dengan ketuhanan, stoplah. Jangan melampau, kan? Nak buat baik sampai apa? Hak Tuhan pun langgar. Ni benda yang Allah tak berikan. Kalau bapak kita orang hina, betul dia ajak kita makan. Hina bapak kita, betul ajak kita makan. Kita tak pergi. Sentimen. Parti kita kalah, parti satu lagi menang, ajak makan kenduri. Kenapa? Dia ajak, tak nak pergi. Orang tu kata ada Tuhan Allah Ta'ala. Tak apa. Kita diplomasi. Gila ke? Kan? Bab lain tak apa. Lain dari itu tak apa.
Hatta tuan-tuan pergi mana tahu? Pergi rumah dia, kemaskan rumah dia. Ketuk pintu. Acong, rumah kau kemas belum? Belum lagi. Ambil sekejap, aku datang kemas. Silakan. Tak ada hal, Islam tak larang. The only thing yang tak dibenarkan adalah masalah apa? Sentimen agama. Lain tak ada masalah. Buat ambil. Dia nak ambil, bagi. Bahawa agama ni stop. Pasal kita sendiri takkan terima untuk diberikan benda berkenaan kepada keluarga kita. Untuk orang yang sambut, tak ucap pun dia pun. Bye-bye. Itu kan. Tak ada masalah. Lain tak apa. Saya ingat dulu ada seorang ustaz tu kena tekanan. Kes di Bali. Takut dah benda, cakap lah. Benda lain tak apa. Yalah, kalau nak dengan satu Malaysia kan. Takkanlah kita kata, okey. Time berhala dia, kita kena duduk diam, tak apa, okey. Time tumbang lembu kat masjid, ajak orang India datang. Tumbangkan. Apa perasaan orang? Terhina kan tu? Kenapa? Oh, tak boleh buat, jangan buat. Okey, fine. Kenapa kita pula kena akui agama dia? Oh, kena sebab kita ni tolak apa? Wasatiyah. Wasatiyah bukan maksud anda compromise hak Allah. Wasatiyah maksud dia adalah terbaik. Beliau tak nyatakan. Surah Baqarah juzuk kedua, lepas ayat Sayakul Sufaha tu, Allah Ta'ala nyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikian kami jadi kamu ni umat wasat. Bukan maksud dia umat wasat tu, maksud dia duduk boleh, dosa buat tu, dosa buat, solat pun buat. Bukan. Itu bukan wasat. Itu neraka nama dia. Tahu tak? Wasat dia maksud dia tidak terlampau rigid. Hulu melampau sampai kan tak nak jumpa orang, tak sekian. Tidak juga terlampau apa? Semua boleh. Semua halal. Dan bahkan wasat itu para ulama terjemahkan sebagai apa? Terbaik. The best. Dan bahkan lepas tu datang sifat dia. Khairul ummatin litakun syuhada 'alan nas. Ada sifat pula dan sifat Rasulullah lain didatangkan sifat mereka. So dia bukan masalah nama. Tahu tak? Ni bapa tiup kek lah. Kan, tiup kek. Tiup lilin. Tiup kek pun jadi apa ya? Para salaf ijma' tak boleh. Ijma' tak boleh. Ijma' para salafus soleh, sahabat, tabi'in, tabi'in. Tak ada. Diorang zaman diorang pun ada orang Kristian. Tak ada para sahabat ke Umar ke dekat kan, happy birthday to you ke kan give and change kan, tak boleh. Zaman kita sekarang tunjukkan dia benda ni, ada orang kata dia sekolah, anak dia sekolah international, so sekolah kena sambut. Saya kata time lain nak merayau, kelentong cikgu selamba je. Time macam ni kelentong lah juga. Buatlah kerja lain, faham tak? Janganlah. Dia ada batasan dia. Lain buat. Dia sakit ziarah, nak pergi ziarah kan, tolong bagi ubat, cari ubat, beli apa saudak bagi dia makan. Tak ada hal kan? Ini bagus dia, Nabi orang Islam cakap ada bagus, bagi makan, tak ada hal kan? Dia tak ada duit, tanggung anak dia, silakan. Longkang rumah dia sumbat, tolong bersihkan, silakan. Tapi satu benda je tak boleh, Allah, hak Allah jangan bagi. Mana ada Tuhan SWT, orang tu okey, minta maaf tu je. Lain tak ada hal. Kita boleh sembang, minum kopi, tak ada hal. Allah tidak. To give Allah Ta'ala punya hak, tidak. Perakui ada Tuhan SWT, tidak. Tidak sekali. Tu je. Lain tak apa, ambil lah. Nak duit, ambil. Nak makan, ambil. Okay, nak jalan, ambil. Tak ada nak pergi kerja, tak ada kereta, saya hantarkan, ambil. Tak ada hal. The only thing tak boleh ini je. Kena jaga bab ni. Ni musim perayaan kafir ni kadang banyak orang kita je sesat. Apa salahnya ustaz? Tapi apa nama? Itu masalah dia meraihkan. Saya kata, kan buat bukan-bukan kan? Peringkat kita kata benda tadi tak boleh. Dia ada batasan dia, jaga batasan tadi. Okey? Jadi memang tak boleh, memang tak dibenarkan sama sekali. Itu je. Wa hadza la sabila ilaih. Dan ni perbuatan nak memadamkan cahaya Allah Taala ni. Buat mana pun takkan jadi. Buatlah, takkan jadi. Fa kadzalika ma arsalallahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda yatimma wa yazhar. Demikian juga apa yang diutuskan oleh Allah dengannya Rasulnya SAW, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, la budda, tidak boleh tidak, ayat yutimma wa yazhar, pasti dia akan sempurna dan juga nyata dan menang. Walihada qala ta'ala, demikian kerana ini berfirman Allah Ta'ala muqabilan lahum, okey, membalas balik kepada mereka fima ramauhu wa araduhu, pada apa yang mereka lemparkan dan apa mereka inginkan. Allah Ta'ala kata wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu, tapi diorang nak padam
Tapi Allah Ta'ala tak mahu. Kecuali dia nak juga sempurnakan cahaya dia. Walau karihal kafirun, sekalipun tak suka orang yang kafir. Wal kafir, kafir ni adalah huwallazi yastur syai' wa yughattih. Dia adalah orang yang menyembunyikan, melindungi sesuatu dan juga menutupnya. Kafara ni maksudnya tutup. Okey? Minhu sumiyal lail kafir. Di mana dinamakan malam tu sebagai kafira, yang menutup, yang menyelubungi. Li'annahu yastirul asya', kerana dia menutupi atau menyelubungi semua benda. Kafara. Juga masuk kafara tu enggan, ingkar. Pun ada juga. Okey. Thumma qala ta'ala, kemudian berfirman Allah Ta'ala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan juga agama kebenaran. Fal huda, maka dimaksudkan petunjuk itu adalah huwa ma jaa bihi minal ikhbarat as-sadiqah. Dia adalah apa yang dibawakan oleh baginda daripada perkabaran-perkabaran yang benar. Tentang apa? Syurga, neraka, kiamat, asal alam, asal Adam dan sebagainya. Semua sekali. Asal malaikat semuanya. Semua sekali itu ikhbar as-sadiqah. Wal imanus sahih, iman yang betul. Kan Allah Ta'ala ceritakan kita macam mana kita nak percaya dia, apa patut kita percaya tentang dia. So itu kerja Nabi bawa. Sebab akal kita bukan sandaran. Wahyu adalah cara terbaik kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya akal. Akal anda tolak sikit je untuk memahami. Tapi yang betulnya adalah wahyu. Bagaimana wahyu datang, ceritakan, itulah iman yang dituntut pada anda. Tidak lebih, tidak kurang. Macam melampau kan, macam Allah Ta'ala ni kalau dia nak, kalau pergi bincang wah benda, bukan dapat syurga pun, bahkan kufur lagi ada. Ada separuh orang tu bincang tentang qadar, melampau-lampau, sampai last sekali tak percaya qadar Allah Ta'ala. Ada kan golongan yang qadariyah, dia bincang kalau Allah Ta'ala ni berkuasa dan tetapkan semua benda, lepas tu kenapa kita masuk neraka? Dia tetapkan, kita lakon-lakon, kita masuk. Apa hal? Nampak tadi nama gatal? Nama gatal? Kan Nabi cerita Allah Ta'ala menetapkan tanpa detail, without detail sebenarnya. Kita percaya Allah Ta'ala ada qadar. Bila berlaku musibah, dia tentukan. Lepas tu kita berdosa macam mana pula? Dia izinkan. Dia izinkan, bukan dia paksa. Dia bagi peluang untuk kita pilih. Pasal semua makhluk kat dunia ni, kita je yang boleh buat ni. Bukan juggling dengan benda ni. Maksud dia pilihan, nak pegang, tak pegang, nak lepas, tak lepas. Benda lain mana ada? Nyamuk dia ada. Nyamuk punya umur berapa hari? 7 hari. 7 hari tu dia set up. Aku nak pergi sekian, aku keluar siang. Mana ada? Pindah sini, beli rumah sini. Mana ada? Burung kat taman tu ni kan, malam dia tidur tak? Dia diam tidur, lapar, tak ada makan pagi tadi. Dia keluar tak turun makan. Tak calling member, ada makanan tak? Ada, Jasima sini ada. Turun. Mana ada? Faham tak? Dia diam je. Lembu lapar, duduk diam. Kenapa? Sebab Allah tak berikan mereka keupayaan untuk memilih. Kita ni makhluk yang ada pilihan. Ini nak fahamkan qadar ni pasal pening kepala manusia ni. Zaman kita sekarang ni ada 2 orang melampau. Satu melampau, kita lah menentukan segala-galanya. Kita takkan miskin kecuali kita yang tak bekerja, dia kata. Bila nampak orang miskin, itu tak bekerja. Lempang orang tahu. Mana pula macam tu? Ada orang bekerja lagi dahsyat dari kita. Rezeki tak ada, Allah tak bagi pada dia. Sebab kenapa? Miskin ni bukan benda anda boleh hapuskan. Kalau takkan Allah Ta'ala turunkan syariat yang pakai 2 hari je. Tak, syariat Islam, zakat 50 tahun lepas telah pun ada. Sekarang dah 50 tahun tak pakai zakat. Sebab apa? Tak ada orang. Mana ada? Faham tak? Kecuali sebelum kiamat nanti, bila Nabi kata dikeluarkan semua kekayaan bumi ni, di situ nanti orang akan berhenti. Tak ada siapa nak zakat. Emas, kalau keluarlah emas, dikeluarkan semua sekali daripada dasar bumi, jadi sebiji macam benda-benda lain, tak nilai dah emas. Sekarang ni pasal dia rare. Dia lah benda yang jarang jumpa. Kalau beli ada bersepah kat depan Yayasan Taklim ni, ada harga. Turun je, limlah ketul. Limlah ketul. Ada harga. Zaman dahulu cengkerang binatang tu, kan siput punya cengkerang tu, atau kerang cengkerang tu, itu duit tu. Tapi lepas semua orang boleh ambil, apa jadi? Tak ada nilai. Tak ada nilai. Bayangkan emas kalau keluar lah, Allah keluar ke dasar bumi ni emas, semua sekali, tak ada nilai dah. Percayalah saya. Apa tak ada nilai duit tu. Duit tak ada nilai dah. Itu sebelum kiamat nanti. Adapun sekarang ni,
tidak akan boleh anda hapuskan apa? Kemiskinan. Kawal, salurkan, ya. Hilang, hapuskan. Miskin, sifar, bohong. Mana boleh? Sebab itu syariat Allah Ta'ala yang akan berjalan. Pasal kat sini ada tu saya kata ada orang yang dia terlampau mendalam bincang tentang qadar dan sebagainya. Satu jadi melampau, ngok-ngek, dia kata apa? Apa? Tak ada qadar. Kita lah mengawal segala-galanya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau jalan tu tutup macam mana? Kan jalan tu bau turap, macam kat jalan kan di NKVE. Kan dia tutup jalan. Jalan 4 jadi 2. Nak macam mana? Kita memang tahu jalan tu ada. Masalah sekarang ni nak sampai situ bukan kerja kita. Tayar pancit, sekian dan sebagainya. Itu aturan Allah Ta'ala. Kerja buat. Banyak mana dapat, kita redha. Satu pihak lagi, yang semuanya tak ada, semua Allah Ta'ala punya kerja. Dia ekstrim nampak apa? Buat jahat pun Allah Ta'ala salah. Yang ni tadi semua dia buat kan? You are you kan? Tapi satu lagi tak. Dia kata apa? Semua benda ni Allah yang buat. Sebelah sekali dia buat jahat pun Allah dah izinkan. Allah Ta'ala bagi. Kalau dia tak benarkan, tak jadilah aku buat macam ni. Pergi depan dia lempang tengok. Dia kata kenapa? Qadar Allah. Qadar Allah. Betul kan? Pang kata qadar Allah. Kenapa? Allah Ta'ala tetapkan. Dia tahu, dia main dengan orang ni, saya tahu. Saya jumpa, kata, ni belalai, ni gajah. So di mana saja belalai pergi, siapa yang kerja? Gajah. So tak salah lah. Dia pegang ini tak salah, pegang ini tak salah. Sebab apa? Yang menggerakkan siapa gerakkan belalai? Gajah. Kita ni ada belalai kepada Allah Ta'ala, dia kata. Jadi tak salah pun. Jadi dia start. Saya kata bukan, kita ni Allah Ta'ala ni macam kita tuan dengan anjing. Pasal kalau Adli belanjing, anjing Adli gigit orang, orang tak kata, kau tahu tadi Adli gigit orang. Tak, orang kata anjing Adli gigit orang. Nak kena tembak pun nanti anjing tu, Adli tak kena tembak. Tahu tak? Dia kena faham pasal di sini yang konteks dia. Qadar tadi tu, dia Allah Ta'ala tetapkan aturan macam hari ini hujan ke tidak. Hari kena dosa pahala? Tak ada. Hari ni depan tu ada aksiden ke tidak? Jam ke tidak? Bukan kita kawal. Ini aturan Allah Ta'ala ke atas kita. Tapi kita ada pilihan. Untuk marah, untuk redha, untuk sabar, untuk apa? Untuk gopoh. Semua sekali Allah Ta'ala izinkan kita buat. Ini yang beliau ditanyakan amanah. Amanah. Apakah amanah terbesar yang Allah Ta'ala beri kepada kita? Ni. Bukan benda lain. Banyak orang kata, amanah ni adalah kita mentadbir alam dengan hukum Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada, alam ni hukum siapa? Masa sebelum manusia turun, Adam turun, alam dah ada, bumi dah siap, jin dah duduk. Tahu tak? So, manusia tak ada, alam tak wujud. Mana ada? Kalau manusia ni hancur semua kali pun, alam tetap berjalan. Langit tetap biru. Semua sekali, tak ada masalah kat situ. So, kita sekarang yang perasan. Yang perasaan kita sekian. Di sini kita amanah sebenar disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Allah nyatakan, inna aradnal amanata, ini kami tawarkan amanah, alas samawat, kepada langit, wal ard, bumi, wal jibal, dan gunung ganang. Yang benda besar depan mata kita yang besar itulah langit, bumi dan gunung ganang. Tawarkan amanah. Fa abaina ayyahmilnaha. Semua benda tadi enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan semua rasa lemah dan mikulnya. Wa hamalahal insan, dan mikul tanggungjawab. Tadi siapa? Amanah tadi? Manusia. Poin kat sini boleh belajar dah. Apakah amanah tadi? Kita, langit, bumi dan juga gunung ganang. Apa beza kita dengan semua tadi? Makhluk Allah. Kita makhluk Allah, makhluk Allah Ta'ala. Kita bercakap, dia bercakap juga. Dia bercakap. Pakai gunung ganang dan sebagainya, dia bercakap. Nak tahu tunggu akhirat, nanti kita bercakap balik lah. Sekarang tak bercakap, tapi akhirat nanti akan bercakap. Tanah tempat kita sujud akan menangis. Kalau mati orang yang soleh, akan menangis. Tanah mana dia sujud, langit mana tempat naiknya amal dia, akan menangis. Sebut dalam Al-Quran Karim. So maksud dia, semua tadi ada reaction. Tapi apa benda yang dia tak ada? Satu benda je. Langit, kalau dia marah dengan orang yang buat kufur pada Allah, ikut benci dia, lama dah diimpak orang tu. Gunung ganang nampak orang tu kan buat maksiat pergi gunung, impak terus bagi mati. Kalaulah gunung ganang boleh buat, masalahnya gunung ganang takkan bergerak, takkan beralih.
Langit takkan roboh, bumi takkan runtuh kecuali apa? Allah Ta'ala arahkan. Kita makan bila, tidur bila, jalan bila, marah bila, Allah Ta'ala tak paksa kita ikut satu aturan. Allah Ta'ala serah pada kita. Terpulang kita pakai macam mana. Faham? Kan? Kita boleh buat apa saja, Allah Ta'ala berikan izin. Dengan sebab itu kita berdosa. Lembu kambing tak berdosa. Kan dia mengawan ke tak mengawan ke, dia marah ke tak marah, tak dosa. Sebab apa? Allah Ta'ala tak berikan dia pilihan. Allah jadikan pada dia tak ada pilihan. Malam dia diam dalam kandang. Kita orang tutup lampu dah. jalan juga kan. Tetap berjalan. Tak ada rocanai 20 tahun lepas kan. Mana rocanai pada malam? Sekarang ada rocanai. Mamak berhenti sekejap je, 1 sampai 3. Kes takut nanti apa, lauk masak tak habis. Tu sebab dia. Ini 1 sampai 3, pukul 3. Okey, pukul 3 ada rocanai. 1 sampai 3 tak ada rocanai. Time lain rocanai. Sampai subuh ada rocanai. Zaman dulu ada? Tak ada ke cari. Sekarang lapar, telefon McDonald tak pakai dah kan. Apa ni telefon? Pizza Hut. Faham tak? Manusia ni disekat, Allah tak jadikan malam tu ngantuk. Dia makan pil, tak ngantuk. Faham tak? Malam tu gelap, suruh duduk diam. Dia pasang lampu terang-terang supaya keluar juga. Faham tak? Ini yang dikatakan, yang kita kata amanah tadi kat sini. Yang kita kata, yang pilihan kita. Nak duduk ke tak nak duduk. Nak jalan ke tak nak jalan. Nak cakap ke tak nak cakap. Yang ini sebenarnya. Sebab kenapa dalam tajuk ni bila kita kata berkenaan dengan tajuk iman yang betul, apa patut kita percaya? Allah Ta'ala limitkan dah sebenarnya. Tak perlu kita masuk dalam. Saya tu pun terang macam ni sebab apa tak? Zaman kita sekarang dia terlampau banyak sangat orang sesat. Jumpa kumpulan yang kata kitalah tuan nasib kita. Yang macam orang yang apa tak ada Tuhan sangat. Kitalah tuan nasib kita. Yang kumpulan dia satu lagi, dia salahkan Tuhan berkenaan perbuatan dia. Tuhan yang menetapkan aku jadi macam ni. Nasib, dah takdir. Kenapa kau bunuh orang? Dah takdir. Kenapa kau sekian? Dah takdir. Yang mana macam tu? Allah Ta'ala izinkan. Sebab kenapa anda akan kena hukuman. Kecuali anda orang gila. Bila anda gila, anda jadi seperti lembu. Maka tak ada masalah. Langgar orang, tanduk orang, anda tak akan dihukum. Tapi anda sedar saja, boleh tahan diri. Saya marah sangat itu. Kenapa tak istighfar? Kenapa tak sebut auzubillahi minasyaitanir rajim? Kenapa tak larikan diri? Kenapa tak duduk? Sedang marah tadi diri. Kenapa tak duduk? Tahan diri kita daripada melaksanakan kemarahan tadi itu. Itu pilihan. Itu izin yang Allah Ta'ala berikan, tak bagi pada mana-mana makhluk. Dan benda ni Allah Ta'ala akan tarik balik. Bila? Start saja kita keluar dari kubur. Start keluar kubur je, ada belah start mati je lah. Mulut kita takkan bercakap ikut apa kita nak. Kita tahu dah, hafal dah soalan kubur itu Ustaz Adli ajar. Dari malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Ingat dah bang hari tu. Faham tak? Dia akan hilang. Mulut kita takkan bercakap. Takkan bercakap mulut kita seperti mana kita nak. Keluar saja, tiup sangkakala kan. Kita nak lepak, tidur lagi, badan kita akan ikut. Dia akan keluar. Dan mahsyar nanti kita ada orang kata gelam kaki buku lali, ada peluh sampai lutut. Ikut logik, lari ke tempat lain. Kan lari lah, naik lari. Sekarang air naik, kita lari, banjir kan. Sebab Allah selamatkan saudara kita yang kena kat panjang air naik sekarang ni. Doa patut yang doa adalah Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, keliling kami bukan atas kami. Yang kita banjir datang. Anyway, bila orang air naik, orang yang ini orang kat mahsyar nanti, peluh tu naik kat buku lali, tak lari. Naik sampai berlutut, tak lari. Dia tak boleh lari. Badan dia tegak gitu. Tak boleh dia pergi ke mana-mana. Pasal Allah Ta'ala tarik. Dah tarik apa? Keizinan untuk kita buat macam ni. Tak ada dah. Nak pegang-pegang tak ada dah. Semua hilang. Hatta sampailah apa? Masuk syurga. Masuk neraka dia masih lagi gogok air panas. Air panas. Siapa yang bodoh sangat nak minum air panas? Nampak air tu gelegak, tuang juga dalam mulut. Buah tu tajam berduri, ambil kunyah juga. Sebab apa? Badan anda tak dengar cakap anda. Anda akan makan, rasa sakit rasa. Pedih, mulut ni air tembaga akan minum. Air nanah dan kotoran anda akan minum. Tapi apa? Badan anda tak dengar cakap. Until kita baca tentang orang terakhir masuk ke dalam syurga. Kan bila Allah Ta'ala dah keluarkan daripada neraka, letak dia menghadap ke neraka. Kemudian
Allah Ta'ala biarkanlah. Nabi kata selama mana yang Allah Ta'ala nak biarkan, until dia bercakap, ya Allah, pedih dah, kulit aku kena asap neraka, panas bahang neraka, sakit dah aku kena racun neraka, alihkanlah aku tak sanggup tengok neraka dah. Dia minta sampai Allah Ta'ala layan dia. Allah Ta'ala kata, adakah engkau mungkir kalau sekali aku bagi kau benda ni, kau minta benda lain pula? Demi kemuliaan-Mu ya Allah, takkan kau minta benda lain, dia kata. Betul ni? Betul. Allah Ta'ala pusing dia. Masa dia tak boleh pusing badan sendiri. Sekarang ni kita ada hak. Toleh tak toleh, nak ponteng tak ponteng kelas kan. Ya, itu hak kita, bukan hak orang lain. Hak kita. Kita nak bagi alasan apa alasan? Kau ustaz kan kata, sakit tekak lah hari ni, tak boleh lah ceramah nak macam mana kan. Itu hak ustaz dia cakap ni. Kelentong lah, kalau betul-betul lah. Okay. Masa dia tak boleh pusing badan ni pun tak boleh. Kemudian dah pusing badan, nampak syurga dah, nak berjalan, tak boleh. Dia diam lama, Allah Ta'ala biar dia diam lama. Diam lama, kemudian dia kata, ya Allah, dekatkan aku ke syurga. Dekatkan aku ke syurga, aku tengok apa dekat sana. Lepas tu dia pun, Allah Ta'ala, dia doa, jelaskan Allah Ta'ala, silakan wahai anak Adam, ma'agdarak, alangkah mungkirnya engkau. Dia kata, ya Allah, jangan kau jadikan aku ni sehina makhluk engkau. Kau mungkir takkan aku bagi ni, kau buat lagi. Minta benda lain pula. Demi kemuliaan-Mu, tak kau minta benda lain. Ni. Nak berjalan ni, tak ada langkah kita dah. Sekarang ni, anda bertanggungjawab. Ni, benda yang apa? Gunung gadang tak dapat, bukit kan? Bumi tak dapat, langit tak dapat, anda bertanggungjawab. Itu sebab kenapa anda berdosa. So jangan kata Allah Ta'ala jadikan aku berdosa. Tak, Allah Ta'ala izinkan anda berdosa. Nak sekat boleh, dia akan sekat. Yang buat dosa, tiba kawan bapak datang, tak jadi buat dosa. Tak jadi buat dosa, bapak datang kan. Semua sekali benda berkenaan Allah Ta'ala boleh sekat. Nak keluar, hujan, yes. Tapi pilihan nak pergi tadi, Allah Ta'ala tak paksa. Kita punya tindakan sendiri. Tu kita kenapa kita akan apa? Dosa dan pahala kita akan tanggung. Ini kadang-kadang masalah qadar macam ni. Pasal sebenarnya Nabi datang ajarkan kita iman yang sahih. Simple dan ringkas. Tak perlukan kepada pembincangan panjang macam ni sebenarnya. Tapi oleh kerana falsafah dah masuk, terpaksa dah ustaz pun bibil lama sikit. Serius. Kau tidak tak payah pun. Percaya. Macam mana? Wallahu alam, tunggu akhirat nanti. Situ je. Sekarang ini kita kata tak ada masalah. Bahkan bahaya je bila orang tu kata menyalahkan Allah Ta'ala. Bahkan bahaya juga kalau orang tu kata apa? Semua di tangan dia sendiri. Dia lupa Allah Ta'ala yang meletakkan rezeki. Maka belas kasihan manusia ni kadang-kadang, orang yang dirasakan semua nasib di tangan dia, belas kasihan pada orang lain dia kurang sikit. Tengok orang miskin kan, dia tak berusaha, siapa suruh? Aku pun miskin juga macam dia dulu. Ayat tu akan keluar. Jangan lupa bahawa yang bukan rezeki dia adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji dengan rezeki. Yang tu Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan. Dia lupa bab ni, dia akan jadi apa? Orang paling teruk sebenarnya. Dia akan mungkin bercakap macam mana atas sebut dalam surah Yasin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Bila dikata kepada mereka, infakkanlah daripada Allah Ta'ala apa yang telah rezeki pada kamu. Qalu, mereka berkata, anut'imu, adakah kami kena bagi makan? Mallau yasha'allahu at'ama, orang yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala bagi makan. Macam tu keluar dari mulut mereka. Kenapa? Kerana nasib di tangan masing-masing. Satu pihak lagi, semuanya salah Allah Ta'ala. Ini ada dua arah yang bahaya. Sebab iman yang sahih Nabi dah ajar dah. Anda bertanggungjawab di atas benda-benda tadi. Wal ilmu nafi' dan juga ilmu nafaat pun Nabi ajarkan. Apa yang menjadikan agama kita elok, dunia kita elok, akhirat kita elok. Apa patut haram, apa patut halal, semua sekarang tak ada aturkan. Walaupun mungkin di mata kasar kita, pelik lah. Kenapa lelaki kahwin banyak, perempuan kahwin sikit. Kau perempuan tak puas hati sama sekarang kan. Ada yang tak puas hati. Apa sebab lelaki boleh kahwin banyak, dia kata. Semua sekali jadi persoalkan. Tapi Allah Ta'ala tahu apa patut, apa tidak. Semua sekali diaturkan. Wadinil haq, agama kebenaran, huwa hiya al-a'malus salihah. Agama kebenaran soal apa? Amalan-amalan soleh. Amalan-amalan salihah as-sahihah, yang sah. Bukan soleh aja, sahih. Itu penting. Yang juga an-nafi'ah. Bukan sekali setakat apa? Sahih. Manfaat pula pada diri orang tu, pada orang lain. Itu pentingnya. Kalau tidak, manusia tak tahu sembah Tuhan macam mana. Dan ini sembah sujud, tak nak bangun-bangun. Mana laki kau? Tengah sujud lagi. Berapa hari dah? 3 hari. Faham tak? Yang seorang tu kata, mana anak kau? Ada sekian. Kenapa tak nak kahwin? Pula. Semua sekali akan masalah. Tak nak makan. Kenapa sakit tu? Tak makan.
Macam kisah zaman Nabi dulu kan, ada seorang lelaki nama Abu Israel. Nabi tengok dia berdiri tengah panas. Berdiri tengah panas, tegak tengah panas tu. Nabi kata, siapa ni? Para sahabat kata, hadha Abu Israel. Gelaran dia Abu Israel. Dia bernazar, tak nak berteduh, tak nak duduk, tak nak bercakap, dan berpuasa. His fasting tambah dengan tak bercakap, tambah dengan tak berteduh, tambah dengan apa? Tak nak duduk. Panas tu. Hebatnya. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba Nabi SAW kata kan para sahabat, murhu, perintahkan dia, suruh berteduh, suruh duduk, suruh dia cakap, dan biarkan terus berpuasa. Nampak tak? Daripada banyak-banyak tadi, satu je betul. 4 benda dia pilih, satu je yang betul. Puasa. Yang kita kata tak berat pun, kan? Zaman kita sekarang ni kan, tengok-tengok cerita Korea 3-4 jam habis dah. Buka puasa dah, kan? Tengok cerita kartun kan, habis dah, kan? Kalau dia kata orang tu ada filem kan, movie banyak, daripada subuh tu, lepas subuh kan, Allah Akbar, lepas subuh pukul 7 start marathon cerita. Marathon drama siri ke, petang-petang nak puasa dah, buka puasa dah, semayang kan, apa, Zuhur jamak dengan asar. Faham tak? Mana dia tak berat pun, tak berat. Tapi itu saja yang apa? Bermanfaat. Itu saja yang sahih. Itu saja yang apa? Soleh. Lain tu nampak soleh, nampak sahih, tapi Nabi tak kata pun sahih. Nabi tolak, Nabi tolak. So penolakan Nabi tadi memberi kesan kepada semua amal lain. Amal lain yang orang tu pandang bagus, pandang elok, Nabi tak benarkan, jangan buat. Lebih sikit apa salahnya? Kalau lepas semayang nak doa kuat, kadang ada marah, kata Wahabi tak benarkan orang zikir kuat lepas semayang. Saya kata kan Wahabi yang tak bagi, Imam Syafi'i tak bagi. Dia macam, ya ke? Lah Imam Syafi'i tak bagilah. Dia kata, memang Nabi pernah buat, Nabi tinggalkan. Tapi masalah yang tak benarkan baca lama-lama, berkuat-kuat adalah Imam Syafi'i, mengganggu makmum lain. Tapi diam. Tapi tok guru kita kata boleh. Tok guru kau Imam Syafi'i siapa tinggi? Jangan tanya juga. Ni soal juga ni. Kejap kata Imam Mazhab Syafi'i, lepas tu tiba-tiba Mazhab Adli. Macam mana satu ni? Mana satu? Problem masyarakat kita ni, dia tak pernah belajar dengan ilmu. Tadi ada perbualan. Ada orang ni, okey. Saya diorang tarik satu kumpulan. Kadang-kadang diorang tengok video ni, saya cakap ni, dengar lah. Kalau tak dengar apa, tak dengar, tak kisah. Saya dua macam lagi saya ceramah nanti. Tapi yang tak kenal lah. Yang kenal saya, kenal lah. Okey, ada siapa tak gatal? Seorang gatal pergi pastekan tajuk berkenaan budaya masyarakat Melayu, tak sepatutnya ditolak semua sekali. Okey, fine, saya setuju untuk. Tapi bila dia kata, dia kaitkan, dia tak satu artikel ni tak tahu siapa tulis, dia kaitkan dengan tajuk apa nama dalam Facebook dia kata budaya orang Melayu ni, ustaz yang muda-muda ni yang suka-suka nak buang. Contoh macam wayang kulit, apa lagi sebut ni macam ni. Dia bagi contoh dekat Indonesia, Gunung Merapi dahulu, kalau anda kata nak meletup, orang Jawa campak dalam tu budak perempuan, anak dara, campak dengan anak dara, jadi gunung tak meletup. So ulama datang, jangan campak anak dara, sembelih lembu, makan daging, kepala campak. Satu side kata nampak macam bagus benda ni, tapi dia ada side, tahu tak itu syirik, menyembelih kerana selain Allah Ta'ala. Bagi makan jembalang, tak makan semua, kepala saja. Lain dia nak ambil. Gila ke? Lepas tu kedua dia kata apa? Saya kata pasal apa? Saya kata jadi ada dalam Islam dah ada contoh terbaik. Umar ketika mana Sungai Nil tak nak mengalir, kering, orang Mesir nak campak budak perempuan dalam Sungai Nil. Umar buat apa? Dia tulis surat pada Sungai Nil. Gubernur dia tak tahu nak buat apa, pasal orang dah ramai-ramai dah tunjuk perasaan nak campak anak dara, siap-siap dah perempuan nak campak dalam Sungai Nil. Apa dia buat? Dia hantar surat pada Umar. Umar surat dia tapi pada Sungai Nil, suruh baca depan orang ramai, daripada Amir Mukminin, daripada ketua orang beriman Umar bin Khattab, kepada Sungai Nil. Ada pun demi Allah, dia kata, sekiranya kau berjalan mengalir dengan kuasa kau sendiri, kami tak perlu pada kau. Sekiranya kau berjalan mengalir dengan kuasa Allah Ta'ala, kami minta Allah Ta'ala yang mengalirkan kau supaya mengalir kau. Campak sungai, air surat, sungai pun naik balik. Tak ada dah khurafat lepas tu.
yang pergi follow macam tu. Tapi dia kata ulama yang buat ni wali. Saya kata apa hal? Lepas kedua dia kata apa? Contoh macam masalah wayang kulit. Dulu wali Songo juga berdakwah pakai wayang kulit. Saya kata kalau nak panggil orang datang, Nabi pun buat kenduri. Ajak keluarga dia datang makan, kemudian berkumpul, dia pun sampaikan. Zaman dulu mungkin orang nak berkumpul payah. Kecuali ada wayang kulit baru dia datang. Ada wayang, so, dia pergi. Tak ada wayang tak pergi. Kan? Jadi itu cara dia orang panggil. Bukan dakwah dia dan Muhammad datang. Ketik. Mana macam tu? Aku cucuk mata pun tu. Faham tak? Ini nama dia kurang ajar tak? Lawak. Kau kulit tengah lari gitu. Saya kata, takkanlah dia kata, dia Muhammad datang. Abu Bakar kata, bukan. Cerita dongeng juga, sama. Tapi nak panggil orang datang, lepas tu dia berceramah. Cara kumpul, bukannya matlamat dia bagi kulit tu. Yang ketiga, dengan keris. Ada keris ni adalah budaya dan sebagainya, tak patut dibuang kerana ada kaitan dengan Hindu dan sebagainya. Saya kata jadi, Nabi tak pernah ajar pun, apakah senjata yang patut kamu pakai. Tak pernah. Keris tu panjang mana, berapa kaki, adakah dari sini ke sini ke, adakah panjang ikut mata ke, lembing tu ikut kepala apa, tak payah, Nabi tak tanya pun. Pakailah pun dia, asalkan senjata boleh bunuh musuh, pakai. Datang dia ni pergi kaitkan keris. Mana ada kat situ, pakailah apa nak pakai. Lepas tu yang best dia kata apa? Ini kata semuanya syirik-syirik ni cukup kepala ketika jambul, ketika budak-budak ni. Habis tu Hindu punya dia kata. Habis tu jangan makan nasi lah. Nasi tu Hindu juga. Saya pun mula nak kena budak ni. Kan? Tapi dia tak tahu saya ustaz. Cerita dia. So orang nampak saya nama saya Adli Muhammad je, dia tak tahu saya ni ustaz ke apa. So semua ni cakap kan. Saya bantai semua sekali. Lepas tu dia ustaz marah. Dia kata. Yang seorang tu lagi best. Dia kata apa? Tahlul. Kalau marah-marah sangat ni, tahlul Islam tu macam Buddha punya. Saya pun tak pelik Al-Quran. Saya kata, ini tahlul ni sebab arahan Allah Ta'ala. Untuk mencukur kepala tu, ketika keluar ihram, haji atau umrah, arahan Allah. Bukannya idea orang-orang tertentu. Lepas tu dia nak urujah. Dia kata, seorang lah. Dia kata, kalau macam tu jangan baca Quran macam, kita baca Quran ni macam Nabi ke? Nabi tak ada pakai mushaf. Kita pakai mushaf. Saya pun kata, kan Nabi izinkan para sahabat tulis. Kan Nabi ada 42 orang penulis wahyu. Bahkan dalam Sahih Muslim, hadis nombor 3004, Nabi kata apa? La taktubu anni, yang kamu tulis daripadaku. Wa man kataba anni ghaira Quran, bersiapa tulis dariku selain Al-Quran, falyamhu, padamkanlah ia. Apa kita faham? Diorang ada helaian mushaf di tangan masing-masing. Hatta kisah Umar masuk Islam, tak ingat apa dia buat? Dia lempang adik ipar dia, dia lempang adik dia. Lepas tu dia kata dengan adik dia, apa benda kat tangan kau? So, adik dia kata pergi mandi dulu. Lepas tu ambil, dia baca. Siapa aja? Mestilah Nabi. Masalah betul tuan ni. Kadang ni lah, dia punya ada hujah pelik. Dulu kes kereta. Kalau itu kena naik unta lah. Saya kata sejak bila Nabi suruh naik unta ke? Naiklah BMW ke? Jalan kaki ke? Habis tak salah lah. Saya kata tak salah lah. Bukan Nabi tetapkan unta jenis apa? Spesies mana? Ada kata? Umur berapa? Unta daripada Tibet ke? Acik tak pakai Tibet punya. Kala apa? Mana ada? Ni masalah masyarakat kita ni. Rigid. Kan? Dah kita nak kelakar. Dia kata, dia siapa ni? Siapa? Saya kata, saya dijemput masuk. Saya masuk lah. Bukan saya nak masuk. Kalau tak nak buang-buanglah saya pun. Apa? Tapi lepas tu lama-lama sikit ada orang yang kenal. Ni ustaz lah dia kata. Sejam. Rupanya time tak tahu ustaz tu, semua nak serang macam apa, nak pukul bola. Legung-legang kan. Saya buat lawak je lah kena orang. Apalah diorang ni. Kesian. Karut. Saya sebelum ni cerita perkara benda lain, saya tak kacau. Tiba-tiba tajuk seorang ni kata, kalau makan tu tuan makan nasi macam Hindu. Apa hal nasi tu Hindu punya? Kan? Jadi bila makan nasi tu percaya kehinduan? Ada? Masalah tu orang ni. Jadi semua amal ibadat dekat diri pada Tuhan, itulah apa? Din. Ad-dinul haq. Yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Tak ada lain dah. Sebab kenapa? Apa bukan agama pada zaman para sahabat, takkan jadi agama pada zaman kita. Bukan agama zaman para sahabat, takkan jadi agama pada zaman kita. Simple je. Tapi sering manusia ni sering macam pelik. Tapi cakap ni wali. Ni Nabi lah. Dia kata orang ni kurang ajar kepada ulama-ulama kita. Saya kata itu kurang ajar Nabi tak apa. Nabi tak ajar buat tak apa. Ada kan benda tak ada. Saya kata kita beradab dengan para ulama terdahulu, Nusantara kita, yang mungkin dia tersilap. Dia manusia, dia bukan Nabi. Dia tersalah, dia tersilap. Biasalah dia bukan Nabi.
Kita kata semoga Allah terampunkan dia. Dah, tinggalkan macam tu. Adapun kita nak bantai, nak masuk juga, macam mana dia betul? Mana-mana dia betul? Nabi yang betul, takkan dia betul, Nabi salah. Ini pelik, kita tak tahulah. Kesian. Ni kan 3 bulan ni saya ceramah, tengok je apa cakap apa. Okay. Dunia dan akhirat. Kenapa tak datang kan ni? Liyuzhirahu ala dini kullihi. Sebab Allah zahirkan, menangkan agama ni ke atas semua agama sekalian, semua sekali. Ai ala sa'il adyan, kata sekalian agama. Kama thabata fi sahih. Sebenarnya sabit dalam kitab sahih, Bukhari Muslim. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda bersabda. Baginda bersabda, innallaha zawa liyal ard. Sungguh Allah telah apa? Menarik, mendekatkan, melipatkan kepadaku al-ard, bumi ini, masyariqaha wa magharibaha, timur dan barat dia. Allah Ta'ala himpunkan depan Nabi SAW. Wa sayablughu mulku ummati, dan akan mencecah, akan sampai kerajaan umatku, ma zubiyali minha, apa yang dilihatkan kepadaku daripadanya. Mana apa yang Allah lipat kepadaku, aku nampak, itulah dia akan jadi kerajaan umatku. Wa rawa Imam Ahmad, Imam Ahmad daripada Tamim Ad-Dari, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, la yablughanna hadzal din, hadzal amr, la yablughanna hadzal amr, pasti akan sampai urusan ini agama ni, ma balaghal lail wan nahar, selama ni sampai siang dan malam, selagi mana siang malam ada, urusan agama ni pasti akan sampai. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabar, Allah takkan biarkan satu rumah, baik di bandar maupun di pendalaman, illa adkhalahu Allah hadzal din, saya akan masukkan agama ni. Mana takkan dibiar, kita tak buat kerja pun takkan masukkan. Sekarang ni orang Melayu kita Islam di Malaysia, kan dakwah non muslim kita tinggalkan. Tapi dengan kuasa Allah Taala berjalan juga. Ada juga non muslim masuk Islam. Kita tak buat kerja pun, duduk diam kan, sibuk laga ayam kan, main bola, laga ayam, macam-macam benda lah. Sibuk macam mana benda kita ada, ketupat kita dan sebagainya, ketupat sebagainya, itu kita sibuk. Tapi urusan agama ni sampai. Hatta Eropah, kita tak buat kerja pun, sampai. Orang Eropah datang sini pula, ni ceramah-ceramah kan, orang Eropah datang sini mengajar. Ikut Islam, kita Islam lah awal lagi dari dia. Dia datang berceramah agama kepada kita sekarang ni. Datang daripada luar kan, luar negara. Yang Mufti Meng tu memang Islam, keluarga dia Islam dah. Yang lain-lain tu ada keluarga kan, macam Dr. Bilal Phillips kan, Yusuf Estes. Itu kan antara orang-orang yang terlibat, bukan Islam, duduk Eropah, Islam masuk, diorang datang balik menyebarkan Islam selepas daripada mereka masuk Islam. Kita buat kerja pun. Tu Nabi kata, pasti Allah akan sampaikan urusan ni selama ada siang dan malam. Selama ada siang malam ada, pasti sampai. Bi'azzi azizin, dengan kemuliaan orang yang mulia, au bidzulli dzalilin, ataupun kehinaan orang yang hina. Izzan, kemuliaan. Yu'izzullahu bihil Islam, yang telah muliakan dengannya Islam. Kemuliaan yang telah muliakan dengan Islam. Wa dhullan, kehinaan. Yudhillullahu bihil kufr, yang telah hina dengannya kekufuran. Lalu fakana Tamim Ad-Dari yaqul, lalu Tamim Ad-Dari dahulu berkata, qad araftu dzalika fi ahli baiti, aku telah lihat, kenal benda itu dalam keluarga aku sendiri. Dia kata, laqad asaba man aslama minhum, sebenarnya telah mendapat habuan orang Islam di kalangan mereka ni al-khaira wasyarafa wal izza, kebaikan, kemuliaan dan juga ketinggian. Walaqad asaba man kana minhum kafira, dan telah menimpa sesiapa yang di kalangan mereka yang kafir, az-zul, kehinaan, as-sighar, kekecilan, dan al-khizyah, kehinaan, khizyah. Mana siapa Islam mulia, siapa kafir hina. Ini Tamim Ad-Dari kata pada keluarga dia. Kita lihat sekarang ni lebih dahsyat lagi jauh. Sampai ke Rusia, sampai ke Kanada, sampai ke Sweden. Negara yang kita tak boleh bayangkan Islam ramai kat situ. Yang mana kat situ percentage anak lahir, anak nikah 50%. Lahir anak kat situ 50% adalah anak luar nikah. Negara yang tak kisah berkenaan dengan apa ni kan, Jerman. Mana Islam masuk dengan banyak sekarang. Kita tak buat kerja pun, kita dilepak aje. Tapi janji Nabi sebut pasti masuk, pasti sampai. Allah sampaikan ke sana. Dan dia kata warawal Muslim, terus Imam Muslim, an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu bersabda, la yadhhabu Allahu al-laila wan nahar, la yadhhibu
tidak akan dihilangkan. Al-lail wan nahar, malam dan siang ni, la yuzhibu al-lail wan nahar, tidak akan dihilangkan siang ni. Hatta tu'badu Lat wal Uzza. Sehinggalah nanti Lat dan Uzza ni akan disembah. Dan satu masa nanti Lat dan Uzza ni akan disembah semula. Lalu Aisyah berkata, faqultu, dia kata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, in kuntu, sesungguhnya kuntu aku dahulu, la azunnu, aku menyangka, hina anzalallah azza wa jalla, ketika Allah turunkan Al-Quran, itu huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haq liyuzhirahu ala dini kulli. Ini turun ayat 32 di 3 surah At-Taubah ataupun surah Saf. Ayat kita baca tadi, ayat 8 dan 9 ni. Dia kata ketika turun ayat berkenaan, aku sangka, aku rasakan, ila qauli law kana musyrikun anna zalika tam, bahawa Allah akan sempurnakan urusan ni. Biarpun kita ni kan nak ke tak nak, tetap akan sempurna. Tapi kau sebut sekarang ni Lata dan Uzza akan disembah balik. Apa ni? Lalu Nabi pun sabda, innahu sayakunu min zalika ma sya Allah. Sebenarnya ia akan berlaku daripada itu, daripada apa yang disebut dalam Al-Quran tadi, sebagaimana dikehendaki Allah Taala, Allah Azza wa Jalla. Thumma, kemudian, yab'atsullahu rihan thayyibah. Allah Taala akan utuskan angin yang elok, angin yang baik. Lalu angin itu akan bertiup, fa yatawaffa, maka akan mati. Dia matikan kullaman kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min iman. Lalu dimatikan semua yang dalam hati dia ada seluruh zarah daripada iman. Lalu fayabqa man la khaira fihi, maka akan tinggallah lepas tu baki orang yang tak ada kebaikan dalamnya. Fayarji'una ila din abaihim, lalu mereka kembali kepada agama atau nenek mereka. Mana orang beriman akan beriman, dimatikan golongan beriman, tinggallah orang yang tak beriman, mereka akan kembali balik penyembahan berhala. Ini kenapa kita bahayakan sangat tajuk menyembah selain Allah Ta'ala ni. Jangan ada sedikit pun. Sebab once ada sikit, maka iman kita telah pun rosak. Bimbang angin tu datang, anda tidak tergolong di kalangan orang yang akan dimatikan. Bahkan anda akan ikut sama, follow pada benda tersebut. Ini bahaya dia. Dan orang kata, mana ada syirik dah? Tak. Nabi kata akan ada syirik balik setelah mana iman tadi berlaku. Jelas? Jelas? Okay. Yang rasa selamat ni, Islam akan sempurna walaupun tidak, tak. Ujung tu ada lagi. Sebab itu kenapa kita disuruh jaga iman, pelihara iman kita, pelihara akidah kita, agar kita dapat kalau datangnya angin tadi, kita akan mati bersama orang yang beriman. Kalau tidak, tertinggallah, cicirlah kita, sebab dalam hati kita ada syirik. Jelas? Ada soalan? Tak ada? Okey, Yayasan Taklim akan cuti bermula 22 Disember minggu depan sampai 29 Disember. Okey, dan kelas bermula balik 30 Disember, itu hari Selasa. Kecuali kelas Ustaz Kariman yang mula pada 6 Januari. Kelas bulanan insya-Allah pada hari Sabtu ni Islam Tekbir Hayatika, Ustaz Hashim Cekpa 11.30 pagi. Dan kemudian pada 2.30 petang kita ada ustaz daripada Indonesia, Ustaz Riyad Bajrai. Nama pensyarahan dia Sunnatullah. Dia sebenarnya panjang tajuk dia, kami terpaksa letak Sunnatullah je. Dia Sunnatullah pada bla 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 panjang. Jadi kami potong letak Sunnatullah je. Siapa yang tak ada sebab kepentingan yang lain, tambahlah ilmu dan belajar. Kan, pasal ilmu adalah benteng anda untuk tidak tersesat dan tersalah. Misalnya balik ustaz ni boleh hilang, tapi ilmu anda tu yang menjadi benteng sebenarnya. Jelas? Okay, baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.